Buletin Didik 8 Oktober bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM sedang menggubal dasar pendidikan digital yang bermatlamat melahirkan generasi fasih digital berdaya saing. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata, dasar itu akan disokong dengan pelan tindakan komprehensif melalui strategi serta inisiatif yang strategik, khususnya dalam aspek pengajaran dan pembelajaran PDP. Dasar pendidikan digital dirangka bagi memupuk bakat digital yang berpengetahuan, berkemahiran dan beretika dalam penggunaan teknologi digital. Di bawah kerangka dasar pendidikan digital, tumpuan akan diberikan untuk meningkatkan penguasaan murid dalam teknologi digital, memperkayakan kandungan digital yang berkualiti. Dasar turut memperkasa kompetensi guru dan membudayakan penggunaan teknologi digital dalam kalangan pemimpin pendidikan. Selain mengupayakan infrastruktur dan infrastruktur digital institusi di bawah KPM dan memperkukuh jalinan strategik. Tambah Datuk Dr. Razi, KPM sentiasa memberi penekanan kepada penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan PDP. Aspek latihan guru, perancangan peningkatan kompetensi dilaksanakan berdasarkan pelan pembangunan profesionalisme berterusan dan pelan induk pembangunan profesionalisme keguruan. Menerusi dua pelan ini, bakal guru yang sedang menjalani latihan di institusi pendidikan guru diwajibkan mengambil kursus teknologi untuk PDP dan inovasi digital dalam PDP. Melalui kursus-kursus ini, bakal guru akan mempunyai kemahiran untuk menghasil dan menggunakan bahan digital bagi membantu proses pembelajaran murid di sekolah, termasuk menghasilkan bahan digital yang berkualiti. Pembukaan institusi pendidikan bawah KPM bagi negeri Johor kekal pada 10 Oktober, manakala Pahang pula pada 11 Oktober ini. Ia berdasarkan ketetapan pengoperasian institusi pendidikan bagi negeri Fasa 2 dan Fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN. Menerusi satu kenyataan oleh KPM hari ini, antara institusi pendidikan yang terlibat ialah murid berkeperluan khas di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas, Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional dan Program Pendidikan Khas Integrasi 2 serta murid tingkatan 6 semester 2. Keputusan itu merujuk kepada pengumuman Menteri Kanan Pertahanan berkaitan peralihan PPN bagi kedua-dua negeri tersebut yang berkuat kuasa hari ini. Dalam pada itu, memandangkan Pahang akan beralih ke Fasa 4 bermula hari ini, pengoperasian institut pendidikan di negeri itu berdasarkan ketetapan Fasa 4 PPN hanya akan bermula pada 25 Oktober nanti. KPM turut menyarankan agar ketetapan ini dipakai oleh semua institusi pendidikan yang tidak berdaftar dengan KPM, termasuk institusi pendidikan bawah kerajaan negeri. Dalam pada itu, selain sekolah berasrama penuh, KPM turut memperketatkan prosedur operasi standard SOP, pengurusan dan pengoperasian sekolah bagi murid berkeperluan khas MBK yang sudah kembali belajar bersemuka pada 3 dan 4 Oktober lalu. Menurut Pengarah Bahagian Pendidikan Khas KPM, Salmah Jopri, MBK memerlukan pembantu pengurusan murid PPM di sekolah dan penambahbaikan SOP melibatkan jadual PPM tersebut. Pertama yang sekolah buat ialah mengatur jadual pembantu pengurusan murid ini, jadi supaya bagi memastikan semua PPM, jadi PPM ni dia perlu datang lebih awal, sebab apabila murid tu sampai ke sekolah, katalah sampai di pintu pagar kalau dia naik kenderaan sekolah dan sebagainya, jadi mereka ini akan tunggu murid-murid ini dan bawa murid-murid ini ke bilik darjah. Beliau berkata demikian pada program Buletin Didik edisi khas semalam. Selain itu, bagi MBK yang dihantar ke sekolah oleh ibu bapa dan mempunyai ketidakupayaan fizikal, pihak sekolah menyediakan laluan pandu lalu khas atau drop-off point sebelum mereka disambut oleh PPM untuk dihantar ke kelas masing-masing. Jelas Salmah, KPM turut memberi perhatian lebih kepada sekolah pendidikan khas melalui sesi pemantauan yang kerap sejak sekolah mula dibuka sehingga kini. Ia bagi memastikan hikmat bantuan dan nasihat diberi secukupnya terutama kepada sekolah tersebut.
Profesyen perguruan adalah bidang terpenting dalam melahirkan generasi yang lebih terampil. Setiap guru juga perlu bersiap sedia dalam berdepan pelbagai cabaran dan sentiasa mengikut perkembangan semasa. Sebagai usaha mempersiapkan guru, Kementerian Pendidikan menerusi bahagian profesionalism guru melancarkan program pembangunan guru baharu PPGB 2.0. Menurut Pengarah Bahagian Profesionalism Guru KPM, Dr. Azhar Ahmad, PPGB 2.0 adalah program memberi sokongan kepada guru baharu untuk meningkatkan kompetensi, potensi dan profesionalism. Pembangunan guru baharu 2.0. Pelaksanaan program pembangunan guru baharu 2.0 ini mula dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2021 setelah mendapat kelulusan Mesyuarat Profesional Kementerian Pendidikan Malaysia. Pelaksanaan program pembangunan guru baharu 2.0 ini merupakan satu program yang wajib diikuti oleh guru baharu, iaitu guru yang pertama kali memasuki perkhidmatan pendidikan dan ditempatkan di institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, sama ada lantikan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan atau SPP ataupun mana-mana bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia, jabatan pendidik di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Melalui PPGB 2.0, guru baharu wajib melalui 3 fasa, iaitu fasa orientasi, fasa pembangunan profesional keguruan dan fasa pengembangan profesionalism keguruan. Objektif program ini juga sebagai persediaan untuk guru baharu mengadaptasi persekitaran, komuniti dan budaya sekolah, membangunkan potensi guru baharu serta kompetensi profesionalism secara berterusan. Guru yang tamat program PPGB 2.0 akan menerima sijil penyertaan dan sijil penghargaan. Vaksin COVID-19 Pfizer Comirnaty menjadi vaksin pertama diberi kelulusan bersyarat bagi penggunaan dos penggalak di negara ini. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat pihak berkuasa kawalan dada PBKD kali ke-365 yang bersidang siang tadi. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataannya berkata, kelulusan bersyarat itu diberikan untuk vaksin keluaran Pfizer Manufacturing Belgium NV dan BioNTech Manufacturing GmbH Jerman. Dos penggalak itu diberikan sekurang-kurangnya selepas 6 bulan dos kedua untuk golongan berumur 18 tahun ke atas. Jelasnya, kelulusan pendaftaran bersyarat ini memerlukan maklumat kualiti, keselamatan dan keberkesanan vaksin dipantau serta dinilai berdasarkan data terkini dari semasa ke semasa. Ia bagi memastikan perbandingan manfaat risiko bagi vaksin tersebut kekal positif. Vaksin Comirnaty juga telah diluluskan pendaftaran bersyarat bagi penggunaan dalam kalangan individu berumur 12 tahun dan ke atas pada 15 Jun lalu. Dalam perkembangan berkaitan, Pfizer telah mengemukakan permohonan rasmi untuk kelulusan penggunaan kecemasan vaksin COVID-19 terhadap kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Semakin ramai kanak-kanak dijangkiti virus itu dalam gelombang penularan terkini yang dipacu varian Delta. Justru vaksinasi golongan berkenaan dilihat sebagai langkah utama bagi membantu memerangi COVID-19 serta membolehkan sekolah terus dibuka. Akhir bulan lalu, Pfizer bersama BioNTech mula mengemukakan data kepada Pengawal Selia Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan FDA dalam usaha mendapatkan kelulusan itu. FDA memaklumkan sebaik sahaja permohonan rasmi dikemukakan dengan lengkap, penelitian mungkin mengambil masa beberapa minggu.
Negara dijangka mencapai 90% kadar vaksinasi dewasa dalam tempoh 1 atau 2 hari lagi. Keyakinan itu dizahirkan Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali bersandarkan data terkini vaksinasi yang sudah mencapai 89.1%. Beliau berkata berdasarkan peratusan terkini itu, kebenaran rentas negeri juga akan diberikan tidak lama lagi. Ikhtiarkan bila 90% akan diberikan kelonggaran interstate umpamanya dan sebagainya, dan kita mengarah kepada hujung Oktober ni kepada keadaan situasi endemik. Nada 0.9%. Saya tak tahu, saya rasa esok atau lusa lah. Beliau berkata demikian pada program titipan kasih harian Metro bersama Hijrah di Balai Berita Bangsar siang tadi. Turut hadir pengerusi kumpulan media Prima Berhad, Datuk Seri Dr. Syed Hussein Al-Junaid. Beliau turut mengingatkan sebaik kebenaran rentas negeri diberi kelak, masyarakat yang berhasrat pulang ke kampung perlu bertanggungjawab melakukan ujian kendiri sebelum bertemu keluarga. Tambahnya, lebih 20 jenama kit ujian kendiri telah diluluskan kerajaan bagi memudahkan masyarakat menjalankan sendiri ujian saringan. Pihaknya juga dalam proses untuk menurunkan harga kit ujian kendiri itu berbanding sekarang, iaitu harga siling runcit RM19.90 seunit. Sebelas pemain skuad bola sepak wanita kebangsaan yang baru pulang dari saingan kelayakan Piala Asia Wanita 2022 di Palestin kini mengorak langkah ke Menara Gading selepas menerima tawaran melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Surat tawaran bagi sesi pengajian 2021 itu disampaikan sendiri oleh Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. 9 pemain skuad Melayan Tigers diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran ke Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM, manakala 2 lagi ditawarkan ke Universiti Teknologi Mara UiTM. Antara pemain yang ditawarkan ke UPNM ialah Nurul Azurin Mazlan, Eva Oliviani Antines dan YT Taming. Manakala Nur Alia Natasha Zulkifli dan Grace Handrian ditawarkan ke UiTM. Kerjasama Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan KPT ini menunjukkan betapa pendidikan itu memainkan peranan besar dalam karier seorang pemain bola sepak. Majlis penyerahan surat tawaran berlangsung di Wisma FAM Kelana Jaya yang turut disaksikan Presiden FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin. Menerusi inisiatif ini, ia secara tidak langsung sebagai tanda menghargai jasa serta sumbangan pemain bola sepak wanita kebangsaan yang memerah keringat demi mengharumkan nama negara. Kesatuan Eropah EU melaporkan sekatan terhadap perkongsian ucapan kebencian di pentas Facebook dan YouTube berkurangan tahun ini berbanding tahun lalu. Laporan tahunan EU berhubung pentas media sosial termasuk di Twitter, Instagram dan TikTok mendapati jumlah sekatan yang dikenakan berkurangan sehingga bawah paras 2/3. Platform terbabit didapati membuang anggaran 62.5% kandungan dilaporkan oleh 35 kumpulan anti-diskriminasi dari 22 negara anggota sepanjang Mac dan April lalu. Jumlah itu berkurangan berbanding 71% dalam tempoh sama pada 2019 dan 2020. EU sedang menyediakan peraturan yang lebih meluas dikenali sebagai Akta Perkhidmatan Digital yang bakal memberi blog terbabit lebih kuasa undang-undang. Jika diluluskan, syarikat media sosial bakal berdepan hukuman denda kerana tidak bertanggungjawab terhadap isi kandungan tidak sah termasuk ucapan kebencian. Jumlah perkongsian membabitkan ucapan kebencian yang dibuang dari Twitter dan Instagram pula mencatat peningkatan, manakala TikTok yang dinilai buat pertama kali membuang 80% kandungan membabitkan ucapan kebencian daripada platform itu.
Sebuah yayasan di London, Change Please, memperkenalkan bas serbaguna khusus untuk membantu golongan gelandangan di bandaraya itu. Pengasas Change Please, Kamel Ezel berkata, usaha itu sedikit sebanyak dapat membantu kebajikan gelandangan sekaligus meningkatkan tahap keyakinan mereka. Majlis pelancaran bas berkenaan turut dihadiri Datuk Bandar London, Sadiq Khan. Doing today is working with Change Please to launch 3 double-decker buses. And on these 3 double-decker buses, there'll be doctors, dentists, hairdressers, showers, toilets and others, advisors, giving rough sleepers the help where they are to get them off the street. Beliau juga percaya setiap pihak perlu memainkan peranan untuk membantu mengurangkan sekaligus mengubah taraf hidup masyarakat. Berdasarkan rekod, akibat daripada pandemik COVID-19, terdapat peningkatan 130,000 orang gelandangan di London. Kaviar dihasilkan melalui telur yang diambil dalam perut ikan sturgeon betina. Terdapat pelbagai jenis ikan sturgeon dan pelbagai cara menghasilkan telur ini. Seterusnya menghasilkan kepelbagaian kualiti kaviar. Malasol merupakan kaviar segar yang juga berkualiti terbaik namun mempunyai tarikh luput yang singkat. Kebanyakan kaviar datang dari Laut Kaspia lebih kurang 30 tahun lalu. Ladang kaviar Karelian terletak di daerah tasik, Finland dan satu-satunya pengeluar kaviar sturgeon di wilayah Nordik. Semakin lama tempoh menghasilkan kaviar ini, semakin tinggi harganya. Kaviar beluga yang mana telurnya diambil dari ikan Huser dari Laut Kaspia boleh mengambil masa 18 hingga 20 tahun untuk dihasilkan. Harga kaviar beluga boleh mencecah RM13,400 untuk 100 gram. Ciri-ciri kaviar berkualiti, butiran telurnya meletup di atas lidah anda. Rasanya seharusnya segar ketika kali pertama dimakan dan semakin kompleks serta pekat apabila di dalam mulut. Rasa masin harus selari dengan kaviar dan di penghujungnya perlu ada gabungan rasa mentega dan manis. Ke laporan sukan. Selepas penampilan yang cukup memberangsangkan mara ke separuh akhir Piala Sudirman baru-baru ini, skuad muda badminton kebangsaan sekali lagi menjadi tumpuan apabila bermulanya Piala Thomas dan Uber 2020 esok. Namun tugasan kali ini nyata berbeza dengan setiap pemain perlu menggandakan kekuatan emosi dan fizikal berdepan saingan lebih berprestij di Aarhus, Denmark. Pada saingan Piala Thomas, penarikan saat akhir England sememangnya memudahkan perjalanan Malaysia ke suku akhir. Malaysia cuma perlu menundukkan Kanada untuk layak. Jika berjaya mengejutkan Jepun, ia ibarat bonus untuk undian lebih mudah selaku juara kumpulan dalam undian fasa berikutnya. Skuad negara akan memulakan kempen menentang Kanada pada 12 Oktober sebelum berdepan Jepun 2 hari berselang. Bagi pengarah kejurulatihan Persatuan Badminton Malaysia, Wong Chun Han, ada pro dan kontra penarikan diri pasukan England. Mungkin dari segi menurunkan pemain untuk mengambil pengalaman, menurunkan pemain utama kita untuk mencari rentak game dalam gelanggang yang baru, dalam pertandingan Thomas Cup di Aarhus ini, itu juga jadi peluangnya juga jadi kurang lah kerana ketidakadaan tim England. Ya, jadi kita akan menilai lagi dan berbincang lagi dengan barisan kejurulatihan, barisan jurulatih kita lah, supaya kita akan menilai lah yang mana satu elemen lebih penting untuk kita membawa tim ke peringkat yang selanjutnya. Sudah hampir 3 dekad selepas kali terakhir skuad badminton negara bergelar juara pada 1992 di hadapan penonton sendiri. Kini harapan membawa pulang kejuaraan digalas Li Zijia, Leong Junhao dan gandingan Aaron Chia Soh Woi Yik yang memiliki pengalaman beraksi di pentas Piala Thomas sebelum ini. Begitupun laluan lebih berliku buat barisan wanita negara. Malaysia memerlukan keajaiban untuk melepasi jaguh dunia China dan pasukan handalan Eropah Denmark untuk mara ke suku akhir. Malaysia dijadual memulakan kempen menentang Denmark jam 7.30 malam esok.
Saingan sekali diletakkan di bahu Eskisona selaku perseorangan utama. Negara juga mengharapkan gadingan Perlitan dan Mtinah untuk meneruskan aksi konsisten. Ini adalah kali pertama Piala Thomas dan Uber diadakan di Denmark. Kali terakhir Piala Thomas berlangsung di Eropah adalah pada 1982 di London, England. Dan kali terakhir Piala Uber diadakan di Eropah juga di England pada edisi 1957 di Lancashire. Turut menjadi tumpuan peminat sukan negara esok, pastinya pertemuan skuad Harimau Malaya menentang Uzbekistan pada perlawanan persahabatan Tier 1 di Amman, Jordan. Selepas aksi serba tidak menjadi barisan bimbingan Tan Cheng Ho ketika tunduk di tangan Jordan 4-0, inilah peluang buat pemain membuktikan mereka masih relevan untuk menyarung jersey skuad kebangsaan. Dan apapun keputusannya, biarlah selepas menampilkan aksi membanggakan. Bola sepak kelayakan Piala Dunia 2022 Zon Asia, Wakil Tunggal Asia Tenggara, Vietnam menampilkan aksi terpuji sebelum tumpas tipis kepada China pada saingan kumpulan B. Berlangsung di Stadium Sharjah, Emirat Arab Bersatu, China nyata buntu dengan tentangan bersemangat Vietnam untuk kedudukan tanpa jaringan pada 45 minit pertama. Selepas rehat, China menggandakan asakan dan berjaya membuka jaringan menerusi Zhang Yuning pada minit ke-53. China mengukuhkan kedudukan apabila Wu Lei menjadikan kedudukan 2-0 minit ke-75. Begitupun semangat melawan Vietnam tidak luntur apabila pemain gantian Ho Han Tai merapatkan kedudukan ketika permainan berbaki 10 minit. Dan China semakin cemas selepas Nguyen Tien Lin menjaringkan gol penyamaan Vietnam minit ke-90. Nasib nyata tidak menyebelahi Vietnam apabila sistem video bantuan pengadil VAR mengesahkan jaringan Wu Lei untuk kemenangan 3-2 China pada masa kecederaan. Dalam satu aksi kumpulan B, Arab Saudi memanfaatkan kelebihan di gelanggang sendiri apabila menundukkan Jepun. Firas Al-Buraikan menjaringkan gol tunggal kemenangan tuan rumah pada minit ke-71 untuk kemenangan kali ketiga berturut-turut pasukannya untuk berada di tangga kedua menyaingi Australia. Manakala ini kekalahan kedua Jepun selepas 3 perlawanan untuk berada di tangga ketiga. Sementara itu dalam saingan kumpulan A, Korea Selatan menanti kunjungan Syria di Stadium Ansanwa. Tanpa jaringan pada babak pertama, Korea Selatan membuka jaringan 3 minit selepas rehat menerusi Hwang In-byom. Minit ke-84, Omar Kirbin kembali menyemarakkan tentangan Syria apabila mengikat kedudukan 1-1. Namun seminit sebelum aksi tamat, bintang Spurs, Son Heung-min memastikan Korea Selatan meraih 3 mata selepas jaringannya disahkan menerusi VAR. Korea Selatan kini di tangga kedua kumpulan A mengumpul 7 mata, 2 mata di belakang Iran. Sementara itu, kelab Liga Perdana Inggeris, Newcastle United kini dimiliki konsortium dari Arab Saudi. Syarikat Dana Pelaburan Awam PIF mengetahui 2 lagi entiti telah melengkapkan proses pemilikan baharu. Difahamkan semua urusan perundangan membabitkan pengambil alihan itu diselesaikan pada 7 Oktober. PIF dilapor diketuai Putera Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, yang mempunyai dana dianggarkan 320 bilion pound. Usaha pembelian dan pemilikan baharu kelab itu oleh kumpulan negara berkenaan menemui jalan buntu tahun lalu berpunca kebimbangan mengenai pelanggaran dan penyalahgunaan hak cipta serta asasi kemanusiaan. Perkarangan Istana Buckingham di London jadi tumpuan semalam apabila penjelajahan Baton Sukan Commonwealth 2022 bermula. Majlis pelancaran dan pelepasannya disempurnakan Ratu Elizabeth II diiringi Earl of Wessex, putera Edward. Baton diserahkan kepada pemenang 2 pingat emas Paralimpik Rio 2016, Kadina Cox, untuk memulakan penjelajahannya ke 72 negara. Ia merangkumi perarakan 294 hari merentasi benua Eropah, Afrika, Asia, Oseania dan Caribbean sebelum tiba di bandaraya tuan rumah Birmingham Julai nanti bagi upacara perasmian. Paparan keindahan Tasik Bandiame di Afghanistan yang kini menerima kembali kunjungan pelancong tempatan mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum. Jumpa lagi.